Rasanya Nizam rasanya um, Nizam rasanya boleh, tapi Nizam kena kontrol sekejap. So, internet kau ni masih ada masalah sikit. So apa benda ni, Okey. kau dia bagi Nizam kontrol lah benda ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suara saya? Saya sedang mencuba-cuba untuk pastikan bahawa suara saya didengar di alam maya, di Indonesia, di Medan sana dan juga di Pulau Pinang di Malaysia. Kalau dengar dengan jelas suara saya, mohon chatkan di situ jelas ataupun sebagainya. Komen di ruangan chat. Mohon komen di ruangan chat sama ada suara saya didengari dengan jelas di sana. Dr. Farid ke? Tolong Dr. Farid. Kalau jelas suara saya, kita akan bermula sebentar lagi insya-Allah. Okey, alhamdulillah jelas. Kemungkinan ada di antara saudara-saudari yang terputus-putus, kemungkinan ada masalah internet lah di lokasi masing-masing. Suara dari Malaysia terputus-putus ya? Dr. Ali Imran Sinaga, suara saya bagaimana? Sudah, alhamdulillah, sudah pas. Alhamdulillah, okey. Kita dah masuk pukul 11 waktu Malaysia dan pukul 10 Bapak di sana? Ya, alhamdulillah pukul 10 pagi. Alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tamanya syukur alhamdulillah kita sama-sama dapat mengadakan satu seminar yang diberi nama Seminar Agama dan Masyarakat pada tanggal 20 Mei 2020 bersamaan dengan 27 Ramadan 1441 Hijrah. Dan alhamdulillah seminar ini adalah kerjasama antara Universiti Sains Malaysia di Pulau Pinang, Malaysia dan juga Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di Medan. Dan untuk siri ini, kemungkinan selepas ini kita akan ada beberapa siri seminar secara bersama. Tajuk yang kita akan bincangkan secara santai adalah berkenaan dengan sambutan 10 terakhir Ramadan dan Syawal, antara agama dan juga tradisi. Suatu perkara yang menarik bila kita bicarakan dalam konteks dua buah negara, Malaysia dan Indonesia, pastinya ada persamaan dan juga perbezaan melalui apa yang akan dibicarakan nanti. Dan insya-Allah melalui tajuk ini saya akan berbicara terlebih dahulu dalam tempoh masa lebih kurang dalam 20 minit. Kemudian saya akan menjemput dan memberi ruang kepada Dr. Ali Imran Sinaga daripada UINSU untuk berbicara tentang tajuk ini dalam tempoh 20 minit juga. Dan 20 minit yang berbaki itu kita berikan peluang kepada partisipan yang ada untuk bertanyakan soalan, dan soalan-soalan itu kalau boleh dikemukakan dalam ruangan chat. Dan insya-Allah Dr. Odi akan pick up soalan itu dan bertanyakan kepada para narasumber ataupun pengucap utama pada hari ini. Alhamdulillah, insya-Allah saya akan mulakan terlebih dahulu tajuk ini. Okey, slide saya ada 12 dan tumpuan yang sebenarnya kita dalam 27 Ramadan, dan apabila kita nak bercakap tentang 10 Ramadan terakhir ini, kita dah 27 Ramadan. Tinggal lagi dalam 3 hari kan, Khamis, Jumaat, Sabtu dan insya-Allah kita akan sambut 1 Syawal pada hari Ahad nanti.
Jadi tentang 10 Ramadan terakhir ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhabarkan dalam satu hadis, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir. Dalam tempoh 10 terakhir Ramadan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bersungguh-sungguh dalam erti kata bersungguh-sungguh, bangun malam, melaksanakan amal ibadah, solat malam dan sebagainya, membaca Al-Quran, tadarus dan sebagainya, lebih daripada malam-malam yang lain. Ma la yajtahidu fi khairin. Bersempena dengan 10 Ramadan terakhir ini, sebab diceritakan dalam hadis yang lain juga tentang satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kita dituntut untuk mencari malam tersebut. Kita tak tahu, dan sama juga dengan hari akhirat, kita tidak tahu bila. Begitu juga dengan berlakunya malam Al-Qadar itu pada bulan Ramadan, kita tak tahu malam bila. Tetapi kita dituntut untuk mencarinya dalam 10 Ramadan yang terakhir, dan mudah-mudahan kita beroleh sesuatu, beroleh malam Al-Qadar itu, yang jika kita berdoa padanya, keampunan, Allah akan memberi keampunan kepada kita. Kita manusia biasa, kita banyak melakukan kesalahan, keampunan Allah lah yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang sambutan hari raya 1 Syawal ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan melihat gambar ini, dan tajuknya kad raya versus kad elektronik, dalam zaman sekarang ini, saya masih ingat, kalau zaman sekarang ini kita telah menggunakan kad elektronik, kita mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada rakan-rakan kita melalui aplikasi WhatsApp dan sebagainya. Tetapi kalau dulu, masa saya kecil-kecil dulu, saya ingat di Indonesia pun barangkali begitu. Kita dengar nanti Dr. Ali Imran Sinaga. Kita menulis di atas kad hari raya dan kita post kepada rakan kita, dan kita kadang-kadang masa itu saya kecil lagi, sekolah rendah lagi, umur 10-11 tahun, kita mengharapkan mendapat balasan kembali kad hari raya itu. Kerana apa? Kerana kita nak himpun banyak-banyak dan kita nak hiaskan sebagaimana gambar itu. Kita letakkan pokok ranting-ranting kayu dan kita balut dengan, ada setengah-setengahnya dibalut dengan kapas supaya nampak cantik. Kemudian digantungkan kad-kad raya yang kita dapat daripada postman yang hantar ke rumah kita daripada rakan taulan kita. Saya ingat sekarang ni kita dah tak boleh dah nak buat begitu, sebab kita sekadar mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dalam aplikasi tertentu, WhatsApp, Twitter dan sebagainya. Ini perubahan budaya, perubahan tradisi yang lama itu mungkin tak diamalkan lagi. Kalau ada pun kemungkinan bila kita buat dalam bentuk kelompok, mungkin di pusat pengajian kita, kita hiaskan secara begitu. Yang keduanya, tradisi balik kampung. Ini sesuatu yang menarik. Saya ingat di Indonesia ataupun di mana-mana sahaja, bila tibanya 1 Syawal ataupun menjelang nak tiba 1 Syawal, akan berpusu-pusulah warga di bandar untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Sebagai contoh, dalam konteks negara kita Malaysia, mereka yang tinggal di bandar besar Kuala Lumpur itu, yang ke selatannya ke negeri Melaka, negeri Sembilan, Johor, yang ke sebelah utaranya mungkin nak pulang ke Pulau Pinang dan sebagainya. Dan pastinya pada ketika itu keadaan jalan raya ataupun lebuh raya begitu sesak dengan kenderaan. Tetapi masing-masing bersemangat kerana apa, nak beraya di kampung, berjumpa dengan ibu bapa, sanak saudara dan sebagainya. Cuma tahun ini sedikit berbeza kerana penularan wabak COVID-19 ini menyebabkan pergerakan kita itu dibataskan, dan ada peraturannya bahawa mereka yang tinggal di sesebuah negeri di Malaysia, sebagai contoh di Kuala Lumpur, tidak dibenarkan untuk rentas negeri balik ke Pulau Pinang ataupun ke Perak oleh kerajaan Malaysia sebagai satu langkah pencegahan supaya penularan wabak COVID-19 ini dapat disekat. Tapi itulah tradisinya, yang sebelum-sebelum ini kita boleh berhari raya, balik kampung dan sebagainya. Kemudian di Malaysia juga, saya ingat mungkin sama,
di Indonesia juga. Kalau di corong-corong radio, di televisyen dan sebagainya, bila masuk berganjak kepada 10 Ramadan terakhir ataupun nak menjelang Syawal yang tiba, banyaklah lagu-lagu hari raya yang diputarkan, dan lagu-lagu tersebut kadang-kadang disebut sebagai lagu evergreen. Dan kalau dalam Malaysia itu, sebagaimana link yang saya letakkan, ada 10 buah lagu, tetapi yang tertera di gambar itu contohnya lagu P. Ramlee, seorang pelakon dan penyanyi yang kemungkinan juga dikenali juga di Indonesia sana, tentang lagunya yang bertajuk Dendang Perantau, kemudian Aisyah yang bertajuk Pulang dan sebagainya. Itu dalam konteks negara Malaysia, dan orang seronok mendengar lagu raya ini kerana dia menambahkan kemeriahan sambutan hari raya itu sendiri. Cuma hari raya ni bila masuk Ramadan, satu Ramadan tu tidaklah ada lagi lagu-lagu itu, kerana orang akan kata pula nanti kenapa awal sangat ni, baru nak bermula puasa dah siapkan lagu raya. Tetapi sekarang ni kalau kita pergi ke pusat membeli belah, kita akan terdengar bahawa lagu-lagu raya itu diputarkan kepada para pelanggan yang datang. Kemudian dalam tradisi sambutan satu Syawal di Malaysia juga, satu perkara yang biasa dilakukan ialah kadang-kadang menjelang Syawal itu para orang dewasa pergi ke bank untuk menukar duit kertas baharu kerana ingin diberikan kepada kanak-kanak khususnya ataupun anak-anak sendiri, apa yang disebut sebagai duit raya. Mungkin masuk dalam sampul itu RM2, RM5, RM10 dan sebagainya, di mana duit raya ini diberikan kepada kanak-kanak. Kanak-kanak seronok sebenarnya. Cuma dalam hal ini ada juga cakap-cakap di belakang bahawa wajarkah kita bagi duit raya ataupun bagaimana, adakah ini satu sedekah dan sebagainya. Tetapi kita yang dewasa ini, kita berilah kepada mereka dengan hati yang terbuka sebagai suatu bentuk hadiah, sebagai suatu bentuk orang kata apa yang menggembirakan mereka, yang boleh mendatangkan pahala kepada kita. Cuma dalam hal ini ibu bapa, tradisi ini pada pandangan saya, ibu bapa kena kawal anak-anak supaya jangan menjadikan sambutan hari raya Aidilfitri ini suatu dalam mindset mereka itu untuk mengumpul duit raya. Jangan sampai dapat sampul, buka depan pemberi, kan, tengok sikit, kata alah sikitnya. Ini sesuatu yang perlu dikawal dan diperingatkan kepada anak-anak supaya perkara ini tidak membawa orang kata apa, memberi, ialah orang yang memberi itu akan terasa bila anak-anak berkata begitu. Anak-anak tak tahu sebenarnya, tetapi ibu bapa perlu memainkan peranan untuk menegur anak-anak apabila menerima duit raya. Kemudiannya, salah satu tradisi yang biasa diamalkan di Malaysia yang disebut sebagai pelita ataupun pelita panjut. Kalau saya petik satu siaran berita ini pada 15 Mei, baru sangat, dalam berita harian, sebuah akhbar nasional di Malaysia, bagaimana seorang suami dan isteri yang tertera pada gambar itu telah membelanjakan sehingga RM800 untuk membeli sejumlah 300 pelita untuk dipasang dalam bentuk yang cantik. Kalau kita lihat di situ, dalam bentuk dia tulis Selamat Hari Raya, kan, dinyalakan pelita itu di sebelah malamnya sehingga nampak cantik dan sebagainya. Ini satu tradisi yang diamalkan di kampung-kampung di Malaysia untuk orang kata apa, memeriahkan lagi suasana sambutan perayaan satu Syawal. Kalau saya tak belilah sebanyak itu, kan. Kemungkinan saya beli 1-2, kan, untuk pasang untuk anak-anak bermain bunga api dan sebagainya. Kemudian satu juga yang menjadi amalan dalam konteks negara Malaysia ialah selepas pergi ke masjid pada waktu pagi untuk bersolat hari raya, selepasnya ada khutbah hari raya, dan selepasnya upacara yang biasa tradisi dilakukan adalah untuk menziarahi kubur ataupun kubur sanak saudara yang telah meninggal dunia. Cuma dalam tempoh PKP ini ataupun PKPB, ini istilah yang wujud semasa wabak COVID-19 ini, ada sesetengah negeri yang ataupun boleh dikatakan keseluruhannya hanya membenarkan sejumlah tertentu sahaja untuk
bersolat jamaah dan juga bersolat hari raya, mungkin dalam jumlah 12 orang, 14, 40 orang dan sebagainya. Dan ada juga negeri-negeri yang tidak membenarkan ziarah kubur atas orang kata apa, nak mencegah penularan COVID-19. Kemudiannya jamuan rumah terbuka. Ini pun sesuatu yang menjadi suatu tradisi kepada rata-rata orang Islam yang menyambut Aidilfitri di Malaysia, di mana hari raya pertama, hari raya kedua dan hari raya seterusnya, jamuan itu dibuat dan dijemput rakan taulan sanak saudara untuk berjamu selera. Pada tahun-tahun yang sebelumnya. Cuma pada tahun ini, sebagaimana yang semua ketahui, perhimpunan yang ramai itu menjadi sesuatu yang cuba dielakkan, dan kerajaan Malaysia pada tahun ini telah mengeluarkan suatu SOP bahawa berkumpulnya orang ramai itu pada sambutan hari raya dalam jumlah lebih kurang dalam 20 orang, begitu sahaja. Tetapi sering diperingatkan bahawa langkah-langkah pencegahan, antaranya penjarakan sosial 1 meter, kan, sentiasa basuh tangan, pakai hand sanitizer dan sebagainya, itu sering diperingatkan oleh kerajaan Malaysia bagi mencegah wabak COVID-19 itu. Kemudiannya ini pun satu isu juga di Malaysia ini. Kita berpuasa sebulan dalam bulan Ramadan, kan. Kita juga secara tradisinya rata-ratanya akan sambut hari raya itu sebulan juga pada bulan Syawal. Kita namakan sebagai hari raya pertama, hari raya kedua, hari raya ketiga dan seterusnya. Ada jugalah saya lihat dalam perbincangan masyarakat, kadang-kadang mereka menyebut hari raya pertama saja, Aidilfitri ataupun Aidiladha. Aidiladha tu dia panjang sikit. Tetapi saya melihat perbahasan-perbahasan itu, dan sebenarnya menyambut hari raya sebulan itu bukanlah suatu perkara yang bid'ah, tetapi kita tidak mereka-reka ibadat dalam sambutan itu, tetapi dia lebih kepada sambutan untuk kita memberi ruang dan masa kepada masyarakat untuk buka rumah terbuka, untuk menjemput sanak saudara, untuk berkunjung dan sebagainya. Hal ini merupakan sesuatu yang diharuskan dalam agama sebenarnya. Dan secara tradisinya begitulah. Kadang-kadang di tempat kerja kan, kita bercuti seminggu, lepas tu baru ke tempat kerja, maka kita plan untuk buat sambutan hari raya di tempat kerja, mungkin pada 20 Syawal ataupun mungkin pada penghujung-penghujung Syawal. Ini secara tradisi yang kita lakukan di Malaysia. Kemungkinan ini juga juadah makanan, tradisi kan, tradisi juadah makanan ini, kalau gambar yang tertera itu lemang kan, lemang daripada buluh. Mungkin nama berbeza, saya tak pasti di Indonesia bagaimana. Kalau yang di sebelahnya itu ketupat daun palas dan juga ketupat nasi impit dan sebagainya, yang dimakan dengan rendang ayam ataupun rendang daging ataupun serunding. Dan sebenarnya di Malaysia ini ada negeri-negerinya, dan kadang-kadang di negeri-negeri itu ada juadah makanan yang lebih bersifat tradisi dan lebih masyhur pada sebuah negeri. Sebagai contoh, di sebelah selatan di Johor dan sebagainya ada lontong, lodeh dan sebagainya. Begitu juga di sebelah utara ada makanan-makanan tradisi yang sedikit berbeza, tapi boleh dikatakan bahawa semua suka makan, kan? Semua suka makan juadah hari raya. Okey, saya ada sedikit masa lagi. Juga menjadi suatu tradisi di Malaysia ialah hari raya ni sesuatu yang menggembirakan, dan kanak-kanak kadang-kadang ibu bapa membeli bunga api untuk mereka bermain pada sebelah malamnya. Sebab itu antara tujuan dipasangkan pelita, pancut dan sebagainya itu untuk kanak-kanak, orang kata, menyalakan bunga api itu. Cuma dalam konteks Malaysia, yang dibenarkan hanyalah bunga api. Hanyalah bunga api. Dan beberapa kategori lagi lah. Mercun-mercun yang bunyi kuat dan sebagainya, kadang-kadang ada, tetapi pada hakikatnya ia adalah merupakan sesuatu yang ditegah dan dilarang oleh kerajaan Malaysia. Saya masih ingat dulu masa saya kecil-kecil ada sesuatu yang disebut meriam buluh. Meriam buluh kan, menggunakan kabat dan sebagainya. Itu bunyi cukup kuat. Tapi sekarang tidak ada lagi.
kerana dia membahayakan pemainnya, boleh tercedera dan sebagainya. Sebab itu dalam Akta Bahan Letupan tahun 1998, akta tersebut dibuat, telah orang kata apa mengharamkan permainan meriam buluh ini untuk keselamatan warga Malaysia. Cuma yang ada sekarang adalah permainan bunga api dan sebagainya. Kemudian ini yang terakhir, satu yang menjadi tradisi juga ialah orang kata apa, bila nak masuk satu Syawal itu, anak-anak ahli keluarga kadang-kadang selepas daripada akhir Ramadan itu menunggu-nunggu pengumuman hari raya. Hari raya jadi ke tak jadi ni? Tapi kebiasaannya melalui kaedah ru'yah dan juga hisab, biasanya jaranglah berlaku. Orang kata apa, hari raya itu dijangka hari Ahad, mungkin jatuh hari Sabtu dan sebagainya, jarang sangat berlaku. Cuma seingat saya sekali sahaja semasa saya kecil-kecil dulu, kan, bila diumumkan tu, jangkaan kita tersilap. Kita ingat raya ada puasa sehari lagi selepas itu, tetapi diumumkan bahawa raya pada keesokan harinya. Orang kata apa, mulalah orang kata apa, sibuk pada malam itulah juga nak siapkan juadah hari raya dan sebagainya. Ada unsur suspense di situ. Tapi sekarang ni kita masih juga menunggu pengumuman raya, tetapi pada kebiasaannya tarikh yang ditetapkan pada kalender dan sebagainya itu, orang kata apa, dah tetap, dah orang kata seakan-akan macam betul, sebab kaedah hisab dan sebagainya digunakan di samping kaedah ru'yah. Alhamdulillah. Saya ingat alhamdulillah saya berhenti pada 11.20 dan insya-Allah saya berikan ruang kepada Dr. Ali Imran Sinaga pula untuk membicarakan tentang tajuk ini dari perspektif Indonesia. Mungkin ada persamaan dan perbezaan yang boleh kita lihat nanti, insya-Allah. So, silakan Dr. Sekejap ya, saya tarik Dr. Okey, Dr. Ali Imran sebagai speaker. Silakan Dr. Ali. Dr. Ali tolong unmute. Okey. Sudah. Okey, dengar. Silakan. Okay. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan cerca pengalaman kehidupan dalam rangka penyambutan Syawal dan 10 Ramadan terakhir. Yang kami hormati kepada peserta, host dari Malaysia, dari Indonesia, terutama dari mahasiswa kita dari UIN dan Muhammadiyah Utara, ada dari kalangan dosen, ada birokrat, dan juga mahasiswa yang kami muliakan. Saya mencoba ingin mengakumulasi, merekapitulasi pengalaman dalam rangka penyambutan Syawal dan Ramadan 10 terakhir sejak tahun 70 sampai hari ini. Karena saya katakan tahun 70-an sampai hari ini, kalau pengalaman hidup di Medan melihat dari kondisi kita. Saya mohon kepada siapa Ustaz yang memposting konten tadi, konten slide, kalau bisa dipaparkan. Di sana ada konten kita tadi dari saya di slide kedua, next, slide kedua, next. Oke. Terima kasih. Dari paparan ke atas lagi, sebelumnya, slide kedua. Oke. Slide dulu saja. Ada 5 yang bisa kami lihat bahwa pengalaman dalam penyambutan Ramadan 10 terakhir dan Syawal itu ada 5 kategori. Pertama, konteks agama, kedua konteks mistik, ketiga
konteks tradisi, kemudian kuliner, moneter atau fiskal, dan pemerintah. Saya mencoba ingin mengelaborasi satu persatu dari kondisi pengalaman itu. Misalnya konteks agama. Pengalaman kita menjelang 10 Ramadan terakhir memperingati Lailatul Qadar itu ada itikaf di masjid. Untuk tahun belakangan setelah pasca reformasi tahun 1998 itu diisi dari sholat isya, kemudian tarawih sampai subuh. Di sana masjid-masjid sebagian besar menyediakan makanan untuk berbuka, untuk sahur, dan diskusi agama. Ini tapi tidak banyak, ini hanya bagi yang mau. Kemudian zakat fitrah, ini terkait dengan agama. Kemudian takbiran keliling, yaitu artinya di kota Medan ada dengan kendaraan, ada dengan banyak macam hiasan mengelilingi kota Medan untuk menyambut takbiran keesokan harinya. Ini agak meriah memang, ya, tapi belakangan ini agak berkurang karena mungkin ada COVID-19 yang membuat kegiatan dikurangi. Kemudian santunan anak yatim, ini untuk kalangan agama mesti selalu berperan penting dalam melaksanakan kegiatan ini. Kemudian di bidang mistik, nah ini Ustaz ada mistik ini. Artinya ada ketika diduga Lailatul Qadar akan muncul di pertengahan di 10 terakhir Ramadan, biasa di tanggal 27 Ramadan bakar lilin ini. Saya nggak tahu lilin itu apa dibakar, tapi saya dengar dari orang-orang tua dulu, ini kan mulai terkadar, jadi sambut dengan bakar lilin. Kalau dalam bahasa itu tadi pelita, cukup banyak dibakar itu, sehingga pada akhirnya dari anak-anak remaja jadi lupa dibakar lilin. Tapi sekarang mulai berkurang. Kemudian ada mencoba ingin bertakhayul dengan Lailatul Qadar. Mereka menduga tanda-tanda Lailatul Qadar itu pohon kelapa sujud, kemudian minyak makan beku segala macam. Ini mencoba bertakhayul namanya. Walaupun pada akhirnya tidak ada bukti, tapi bilang terjadi. Kemudian nanti setelah sholat fitri, walaupun tidak banyak, seperti kata Ustaz, ada pula yang ke kuburan, untuk saya nggak tahu Pak. Ustaz, kalau di Medan ini atau di sekitarnya, ke kuburan itu banyak kegiatannya. Ada baca yasinan, ada doa, kadang kita restu. Restu ini barangkali lebih ekstrim kalau kita katakan seolah-olah kuburan itu memberikan restu, misalnya mau menikah bulan depan segala macam. Ini yang terjadi. Nah, di tradisi kita ini cukup banyak. Mau menjelang hari raya itu beli pakaian baru, ya, sepatu baru, celana baru, penting baru semua. Seolah-olah raya itu ditandai dengan berpakaian baru. Kemudian mengecat rumah, menghias rumah dengan cat baru. Kemudian mudik. Nah, mudik ini bahasa kita tadi pulang kampung. Nah, pulang kampung ini mungkin di Kota Medan banyak orang perantau. Ada dari Aceh, Sumatera Barat, dari kabupaten kota, Parang Sidimpuan, harus semua pulang kampung. Cuman mudik ini bahasa kita dari Jawa, dari Pulau Jawa, tapi bahasa Sumatera biasa pulang kampung. Agak berbeda memang dalam pengertian ini. Kemudian ada asmara subuh remaja. Nah, ini Ustaz ini agak berbeda ini. Di sekitar Medan ini kalau sudah Ramadan, itu ada setelah sholat subuh remaja-remaja itu kumpul-kumpul sampai jam-jam 7 pagi, nggak tahu apa kerjaan. Tapi yang namanya remaja, ya kita nggak tahu apa pacaran segala macam itu terjadi. Kadang-kadang dibubarkan oleh polisi, tapi ya juga kembali ke Samarinda. Kemudian meriam bambu, kalau kami ini meriam bambu nih Ustaz, bukan meriam buluh ya. Iya, meriam bambu. Kadang sekarang udah model itu pakai botol aqua dicampur dengan spiritus segala macam, tinggal ledakannya lebih dahsyat daripada meriam bambu.
Ini kadang-kadang bisa mencelakai dari orang yang melakukan. Kemudian petasan, ya ini berbuka bersama, kan kurang. Kemudian servis kendaraan, karena pulang kampung harus diservis ini. Petasan apa Bapak? Ya Pak. Petasan itu apa Bapak? Petasan kembang api. Nah, kembang api di langit begitu. Kemudian open house. Open house ini kalau istilah kita halal bihalal. Kalau bahasa lain silaturahim. Jadi ada orang tertentu rumahnya yang jarang didatangi orang, dia buka acara kegiatan open house. Cara makan bersama. Kemudian seperti tadi bergambar di keluarga dan kirim kartu lebaran. Kalau hari ini kartu lebaran itu sudah mulai berkurang, kebanyakan melalui WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Nah, ini kemudian kuliner. Kuliner ini makanannya agak beragam di Kota Medan. Ada kalau mau hari raya buat kue di rumah, atau yang agak malas beli kue di toko atau mesan-mesan toko sama orang yang profesional tentunya. Kemudian ketupat seperti yang Ustaz tadi katakan, di Malaysia dan Indonesia jangan bersama ketupatnya. Ya. Ada lemang, ada dodol. Saya nggak tahu di Malaysia apa nama dodol Ustaz. Sama Bapak, sama dodol. Sama dodol ya. Kemudian pakat, di makanan khas daerah. Pakat ini apa namanya? Ujungnya pohon rotan. Ya, pohon rotannya ada ujungnya. Jadi itu dibakar, dimasak dan dimakan. Dan tidak ada rasa memang, tapi ini sudah tradisi kuliner masyarakat di kampung. Ini tak ada di Malaysia rasanya. Enggak ada, kayaknya enggak ada ya. Dari sini namanya pakat gitu. Ujungnya pohon rotan di apa? Kalau Ramadan tuh selalu disuguhkan untuk berbuka puasa. Kemudian ada toge penyambungan yang mungkin Ustaz ke Medan ada toge penyambungan, itu makanan semacam kolak, kemudian pulut, kemudian manis-manisan dicampur. Kadang-kadang pemerintah turun tangan di Ramadan itu ada bazar Ramadan. Ya, di pemerintah membuka bazar untuk berbuka dan menjual beberapa barang-barang untuk dibeli oleh masyarakat. Tahun ini bagaimana Bapak bazar itu? Masih dibenarkan ataupun kalau di Malaysia itu tidak dibenarkan? Karena COVID-19 ditiadakan. Ya, ditiadakan sama ya? Sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian di tingkat moneter dan fiskal ini ada tukar menukar uang pecahan tadi. Ya, sama. Seminggu sebelum raya itu uang pecahan kalau di sini 5 ribuan, 20 ribuan. Untuk nanti kalau ada anak tetangga, anak-anak famili diberi salam. Karena anak-anak ini kalau terima uang baru lebih meriah daripada uang besar tapi tidak baru gitu. Sama-sama di Malaysia pun. Sama ya. Kemudian THR, tunjangan hari raya. Ini kalau saya di sana nggak tahu penulisannya apa THR ini. Jadi siapapun pekerjanya, baik pekerja kasar, pekerja elit, itu dikasih tunjangan lebaran. Biasanya itu 1 bulan gaji, kadang 3 bulan gaji. Untuk membantu dalam menyambut hari raya Syawal. Nah, untuk di tingkat pemerintah, ya ini mungkin agak berbeda di Indonesia Ustaz. Pengumuman hari raya dan Ramadan ini memang secara umum pemerintah Indonesia menunggu putusan pemerintah. Kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal. Kadang-kadang di luar itu ada 2 pihak yang lain yang berbeda. Ya. Di tingkat Universitas Muhammadiyah mungkin lebih awal, terkadang walaupun tidak selalu. Satu lagi ada namanya Tarekat Naqsabandi. Nah, tarekat ini 2 hari sebelum pemerintah sudah lebih dulu puasa dan lebih dulu hari raya. Tarekat Naqsabandi itu biasa di Sumatera Barat. Tapi 10 tahun terakhir ini nampaknya Ramadan dan Syawal Indonesia masih sama.
Tidak ada perbedaan di tingkat masyarakat. Tapi sebelumnya berbeda sangat tajam. Kadang-kadang hari ini sudah hari raya, yang lain masih puasa. Gitu. Kadang-kadang kita ya namanya masyarakat yang tingkat awam sering dulu segala macam betul. Nah ini umumnya terjadi di Indonesia. Setelah pasca reformasi, sepertinya kegiatan ini mulai berkurang. Pertama tadi bakar lilin di bulan 7 Ramadan, tidak ada lagi bakar lilin, tapi orang mengambil kitab petasan kembang api menjelang Syawal malamnya, takbiran. Kemudian perdebasan juga kadang-kadang terjadi. Kalau dulu habis hari raya habis sholat orang ke kuburan, sebelumnya nggak ada, tapi mulai belakangan ini sudah mulai banyak bermunculan. Di Indonesia dulu nggak ada, pernah ada seperti itu. Inilah barangkali Ustaz paparan kami yang terkait dengan pengalaman sehari. Mungkin kita yang lain yang mendengarkan ini juga mungkin pengalaman berbeda ini. Ini kan pengalaman saya ini, analis saya terkait dengan beberapa hal yang terjadi dalam penyambutan Ramadan itu terakhir dan Syawal. Kira demikian Ustaz, barangkali paparan saya supaya tidak terlalu lama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ali Imran Sinaga atas perkongsian tentang sambutan 10 Ramadan terakhir dan juga sambutan Syawal. Dan insya-Allah kita pergi kepada sesi yang ketiga. Kita ada masa yang cukup banyak juga, dalam 25 minit begitu untuk sebarang sesi perkongsian ataupun sesi soal jawab. Saya tak pasti tengok di ruangan chat ini ada soalan ataupun tidak. Oh, petasan itu mercun ya. Mercun ini ada di Malaysia, ada kategori yang dibenarkan lah, ada juga kategori yang tak dibenarkan. Kalau yang mendatangkan bahaya mercun, contohnya mercun, saya ingat mercun petasan bola itu yang kadang-kadang banyak juga sebelum hari raya itu kita dengar berita-berita kecederaan kanak-kanak putus jarinya dan sebagainya kerana bermain mercun itu. Kerana kadang-kadang ada penyeludupan mercun yang bahaya itu ke dalam masyarakat, dan ini perlukan kepada pemantauan ibu bapa lah agar anak-anak tidak membahayakan diri. Okey, Dr. Adi, ada soalan tak dalam ruangan chat? Setakat ni tak ada. Mungkin ada yang Setakat ni tak ada. Okey, kita buka kepada audien. Kalau ingin bertanya ataupun dan sebagainya, kalau kita ada masa yang agak banyak, mungkin kita boleh sesiapa yang nak, orang kata apa, nak berkongsi secara live ataupun nak menambah ataupun nak bertanya, saya ingat kita buka lah kepada sesi pertanyaan secara langsung itu. Dr. Adi, boleh ya? Boleh. Mungkin boleh unmute kan? Sesiapa yang nak bercakap tu unmute kan mikrofon. Okey. Sebab tak ada soalan kan? Tu ada satu soalan tu. Apakah perasaan rakan-rakan di Medan dalam meraihkan Aidilfitri di Medan dalam suasana COVID ini? Daripada Prof. Madya, Dr. Farid daripada Malaysia, daripada USM, kalau Bapa Ali Imran boleh nyatakan sedikit macam mana perasaan itu? Boleh. Pulang ke rumah sanak saudara ke atau bagaimana? Ya, ini dalam kondisi, terima kasih, ini Ustadz Muhammad Syarif ini. Ya. Ada pertanyaan, apakah perasaan rekan-rekan di Medan dalam merayakan Idul Fitri di Medan dalam suasana COVID? Karena ada sudah peraturan pemerintah, tidak boleh pulang kampung, kemudian tidak boleh sholat Idul Fitri di lapangan, bahkan di masjid, maka sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Jadi ada terasa kerinduan, ada campur kesal, campur segala macam ini persoalan, karena tradisinya kalau Idul Fitri mau jumpa orang tua, sanak famili, makan bersama dan segala macam. Jadi rasa kekesalan, rasa kerinduan campur.
semua di sana. Walaupun ini kita tidak tahu, ada juga yang pulang kampung tapi dengan kondisi yang dekat-dekat, Ustaz. Ya. Tapi Tidak kalau perlu merentas negeri ya. iya, kalau lewat provinsi agak tidak bermasalah karena ada checkpoint di sana. Nah, kalau ingin pulang kampung silahkan, cuman harus ada membuat surat-surat. Ya. Surat-surat bebas COVID, paparan COVID-19, tugas dari tempat bekerja, dari kepolisian, dari RT RW, baru bisa pulang kampung. Kalau di sana ada sekatan jalan raya, Pak? Di mana kalau tidak ada kebenaran maka kena denda dengan pihak pemerintah? Untuk hari ini masih sosialisasi. Sosialisasi artinya harus melakukan pendekatan untuk pencegahan COVID-19, pakai masker segala macam. Ada soalan ni, Dr. Nizam. Dari Ya, ya. apa ni, Mansyurudin, mahasiswa S3 UINSU. Di Indonesia sebutannya ialah Hari Raya Idul Fitri, tetapi di Malaysia sebutannya ialah Hari Raya Aidilfitri. Apakah penyebutan ini kerana tradisi kebahasaan atau ada kajian bahasa tentang ini? Oh, Dr. Radia bidang bahasa tu. Dr. Odi nak Saya takut saya silap sebab saya tak mengkaji sangat benda ni, tapi kita boleh katakan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia ni memang ada kelainannya dan masing-masing memilih pilihan tertentu. Yang pentingnya lah maknanya tetap serupa, cuma apakah dasar kepada pilihan Aidilfitri dan juga dasar kepada Idul Fitri itu bergantung kepada mereka yang menetapkan bahasa pilihan untuk setiap negara. Jadi yang itu yang saya boleh katakanlah. Bukan tidak ada kena-mena pun dengan tradisi, lebih kepada kalau dalam peringkat sosiolinguistik, mereka yang merancang bahasa ini yang menentukan dan menetapkan apakah bentuk yang kita gunakan untuk setiap negara ya. Ya, betul. Memang ada perbezaan lah ya dari sudut cara mengeja, tetapi kemungkinan bagi saya maksudnya sama saja, dan apa yang lebih penting ialah bila kita menyebut tentang Aidilfitri ataupun Aidul Fitri ini ialah kita memahami tentang falsafah di sebalik istilah itu. Dan kedua-dua istilah itu sebenarnya ataupun cara ejaan yang berbeza, tetapi dia berasal daripada perkataan bahasa Arab. Kan? Ada, kan? Kembali. Fitri, fitrah, kembali kepada fitrah. Dalam kita berbicara tentang tradisi ni, kadang-kadang kita terlupa satu perkara besar dalam falsafah ataupun konsep yang lebih besar sambutan Aidilfitri itu ialah bagaimana kita perlu kembali kepada fitrah setelah kita menjalani latihan berpuasa selama sebulan, mendidik jiwa raga kita tidak makan dan tidak minum, tidak bercakap perkara-perkara yang sia-sia dan sebagainya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mendidik diri kita untuk kembali kepada fitrah. Sebab itu dalam posting Facebook saya, Muhammad Nizam Saad, saya ada nyatakan tak apa tak dapat pulang pun, tetapi kita pulanglah kepada fitrah. Inilah pulang yang sebenar, kerana itulah orang kata matlamat dan falsafah daripada kita menjalani puasa beribadah selama sebulan di bulan Ramadan, untuk kita menyucikan jiwa kita kembali kepada fitrah yang suci bersih, kita diampunkan Allah daripada dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ini lebih besar sebenarnya bila kita dalam masyarakat kita perlu bawakan, ialah kita kena kembali kepada fitrah. Sebab itu saya lihat juga dalam satu video, saya ingat ulama Indonesia daripada Banjarmasin, yang dia kata raya itu bukan sebenarnya baju baru, raya itu bukan sebenarnya pulang ke kampung, raya itu bukan sebenarnya tukar langsir baru, tetapi raya yang sebenarnya ialah kita merdeka jiwa, merdeka nafsu kita daripada dibelenggu oleh hawa nafsu. Saya ingat semua bersetuju, ustaz-ustaz ramai dalam ni. Betul ya? Ada beberapa lagi soalan Dr. Nizam dekat sini. Yang saya nampak dekat sini lah Sodri S2 PAI UINSU bertanya tentang penentuan, adakah penentuan hari raya
Ramadan dan Syawal, apakah ada organisasi tertentu yang berhak menentukannya selain dari keputusan dari kerajaan? Contohnya di Indonesia terkadang ada juga tanggal yang dijelas oleh Bapa Ali Imran tadi. Jadi ada tak yang di luar daripada penyimpan besar kita dan mufti-mufti kita lah? Betul, dan saya dengar tadi Dr. Ali Imran Sinaga menceritakan bagaimana ada organisasi tertentu dan sebagainya yang menyambut lebih awal Syawal daripada yang diputuskan oleh pihak kerajaan di Indonesia, pemerintah di Indonesia. Tapi dalam konteks Malaysia benda itu tak berlaku. Semua negeri yang ada di Malaysia itu perlu mematuhi keputusan pemerintah pusat dalam pengumuman 1 Ramadan dan juga dalam pengumuman kapan ataupun bila bermulanya 1 Syawal. Dalam konteks ini tak berlaku sebab melalui JAKIM sebagai contoh di pusat telah menyelaraskan hal ini, di mana pengumuman kerajaan yang disiarkan di kaca TV itu adalah pengumuman rasmi dan tidak timbul mana-mana mazhab ataupun parti ataupun kumpulan tarikat dan sebagainya yang merayakan lebih awal ataupun melewatkan hari raya sebagaimana yang diumumkan oleh pihak pemerintah ataupun kerajaan Malaysia. Okey, Dr. Nizam, inilah dari Zulham Effendi, mahasiswa S3, UNSU juga Medan, bertanya tentang tradisi sungkeman, salaman khusus kepada orang tua, terkadang sambil menangis meminta maaf. Apakah di Malaysia ada tradisi seperti ini? Soalan kedua juga dari Zulham Effendi, bagaimana dengan hukum zakat fitrah yang menggunakan wang? Ini dari Zulham Effendi. Okey. Ada dua soalan di situ. Pertamanya bersalaman. Tradisi bersalaman ni memang tradisi yang orang kata apa, dilakukanlah oleh masyarakat di Malaysia, di mana bila kita selaku seorang anak pulang ke kampung berjumpa dengan ibu bapa kita, kita dan juga anak-anak kita bersalaman dengan kedua ibu bapa, mencium tangan mereka, memohon ampun dan maaf dan sebagainya. Cuma keluar air mata tak keluar air mata itu bergantung kepada emosi seseorang, kan? Katakanlah dia banyak salah, betul-betul buat salah dengan ibu bapa, anak dia haka ni contoh kan, dia bertaubat tahun ni, maka dia balik salam tu mungkinlah dia sehingga menangis dan sebagainya. Tapi tradisi bersalaman itu memang diamalkan sebelum ini, cuma pada era COVID-19 ini tak digalakkan bersentuh kan. Cukup orang kata apa, yelah kita bimbang takut penularan wabak itu kepada warga tua dan sebagainya, mungkin kita sekadar letak tangan di dada dan sebagainya. Dari sudut zakat fitrah, kuasa menentukan zakat fitrah dari sudut jumlah, dari sudut jumlah dan sebagainya adalah kuasa kepada kerajaan negeri. Sebab itu kadang-kadang jumlah zakat fitrah itu berbeza-beza dan memang kita mengikut mazhab yang bukan mazhab Syafi'i, kita benarkan dalam bentuk zakat, menggantikannya dengan wang. Tetapi ada juga sesetengah tempat, kadang-kadang di kampung dan sebagainya, mereka masih nak memegang tradisi bahawa mengeluarkan zakat itu mesti dengan makanan makanan asasi, makanan asal, beras dan sebagainya. Ada juga yang buat simbolik kan, walaupun dibagi duit tetapi diletakkan juga beras untuk orang kata apa, saya bagi dan yang menerima dan sebagainya. Tetapi pada zaman ini kebanyakannya perkara itu jarang-jarang berlaku dan kebanyakannya menerima bahawa zakat itu boleh dibayar dengan wang ringgit dengan jumlah yang berbeza-beza yang ditentukan oleh pihak pemerintah. Cuma dalam konteks Pulau Pinang tahun ini ada dua jumlah yang berbeza lagi. Dulu satu jumlah tapi sekarang ini ada RM7 dan kalau tak salah saya RM16 untuk memberi peluang kepada mereka yang berada untuk menyumbang lebih, untuk orang kata apa, untuk berkongsi sama dengan masyarakat yang terkesan dengan wabak COVID-19 ini. Okey. Yang ini dari Hadi Saputra, Panggabian, mahasiswa S3 UNSU juga, muridnya Ustaz Dr. Ali Imran. Pertanyaannya ialah, yang ni saya baca je ya Dr. Nizam, bagaimana animo masyarakat Muslim Malaysia dengan adanya wabah ini? Apakah ada semacam perubahan yang signifikan jika dibanding tahun lalu dan apakah keunikan perayaan Idul Fitri musim wabak ini? Okay.
Tadi bagaimana apa? Ni saya tak faham ni. Bagaimana animo? Saya pun tak tahu tu apa perkataan dia. Bagaimana ke animo masyarakat Muslim? Mungkin siapa ni? Dr. Ali, Mungkin animo apa? animo tu apa? Dr. Ali ada Animo adalah animo apa? Antusias. semangat. Semangat. Okay. Bagaimanakah semangat? Oh, emosi, perasaan lah macam Dr. Farid tanya tadi. Sebagaimana Dr. Ali Imran cakap tadi, nak kata macam mana perasaan? Tak seperti sebelum inilah. Di mana kalau sebelum ini kita raya tu memang kita dah orang kata apa, mesti pulang ke kampung. Tetapi tiba-tiba tahun ini tak boleh pulang ke kampung, tak boleh merentas negeri. Sudah tentu ada perasaan, alah, nak raya berseorangan kan, nak pergi melawat rumah bapa saudara, mak saudara pun tak boleh sebab berlainan negeri. Tentu ada perasaan yang sedemikian, tetapi bagi saya dia tak mengurangkan perasaan seronok dan kemeriahan dalam sanubari masyarakat Islam di Malaysia, kerana berdasarkan pemerhatian saya semalam, masih ramai lagi yang keluar untuk orang kata apa, membuat persiapan terakhir, membeli baju raya untuk anak-anak dan sebagainya, membeli juadah macam Bapak Dr. Ali cakap tadi, sama ada membeli ataupun membuat. Sekarang ni pun dah ramai yang beli daun palas untuk dianyam menjadi ketupat dan sebagainya. Perasaan gembira, seronok itu masih ada sebab kita telah berpuasa selama hampir sebulan, dan insya-Allah dalam 3 hari lagi kita akan menyambut Syawal. Perasaan gembira itu pasti ada, tetapi sudah tentu sedikit berbeza atas wabak penyakit yang Allah uji kita bukan sekadar di Malaysia dan Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Semangat itu masih ada, cuma semangat yang saya tekankan tadi, di mana kita berpuasa ini untuk apa? Untuk kita kembali kepada fitrah, dan fitrah inilah yang perlu berkekalan, di mana kita sentiasa menyedari bahawa kita perlu berada dalam kondisi dan keadaan jiwa yang salim, qalbun yang salim untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, insya-Allah. Okay, ada satu soalan dari wakil PPIK USM, itu Dr. Farid bertanya tentang ini, ada tak solat Aidilfitri pada waktu ini dibenarkan oleh pemerintah di Medan? Ini kena apa ni, Dr. Ali kena jawab ni. Dr. Ali kena. Iya, halo, iya. Oke, saya jawab. Secara resmi pemerintah Indonesia tidak membenarkan adanya sholat Idul Fitri di masjid dan di lapangan. Tapi kemudian yang namanya himbauan seperti ini, ya kita lihat nanti, dugaan saya pasti ada yang sholat Idul Fitri baik di masjid dan di lapangan. Tapi pengawasan juga terus berlangsung. Ya namanya kebebasan, kadang-kadang ini nggak ngerti saya ini Ustaz ini. Sejak reformasi ini nampaknya himbauan itu hanya sekedar himbauan. Ya, mudah-mudahan himbauan ini juga kita turut kita realisasikan bagian untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Itu barangkali tujuan utama agar tidak terjadi penyebaran yang begitu dahsyat. Ini barangkali untuk Indonesia resminya tidak dibenarkan ini tadi. Tidak dibenarkan, tapi kita tidak tahu kemudian apakah ini terus jadi apa tidak nanti. Wallahu a'lam. Okay. Terima kasih jawabannya. Okay, terima kasih. Yang ini ada lagi seorang ni dari Malaysia, dan mungkin beliau ini ialah berketurunan Mandailing, saya tak pasti. Kuala Pilah. Soalan beliau ni Sahlan 2903 bertanya macam ni, bagaimana tradisi masyarakat Mandailing menyambut Aidilfitri di Medan, kerana masyarakat Mandailing di Kuala Pilah Negeri Sembilan selepas solat hari raya semua orang akan bawa juadah ke surau untuk menjamu selera bersama. Jadi adakah perkara ini dilakukan oleh masyarakat Mandailing di Medan? Ni mungkin apa ni, Dr. Ali kena jawab kot, atau sesiapa sahaja lah yang dari Medan ni. Ya, boleh saya sedikit menjawab ini. Ya. Kalau di Medan karena kebanyakan kita ini suku Melayu, maka kondisi seperti itu tidak terlalu terbuka dia.
kalau di tempat Mandailing memang ada pemberian juajah namanya di surau ke masjid untuk memakan selera masing-masing. Tapi kalau di Medan belum terdeteksi saya tidak ada seperti ini, karena kalau sudah hari raya pulang kampung semua ini Bu, tidak ada di Medan. Kalaupun ada di Medan mereka barangkali ini sekedar seremonial aja barangkali. Dan ni ada lagi soalan tentang zakat untuk Dr. Nizam dari Hadisah Putra. Hadisah Putra ke? Saya daripada ni S2 Nurul Alam Siregar 82 bertanya tentang pandangan Dr. Nizam tentang pembayaran zakat secara online dan bagaimana keadaannya di Malaysia. Adakah perkara ini berlaku? Ya, memang berlaku secara online. Dan cuma sekarang ini dipermudahkan bayaran zakat itu disebabkan untuk mengelakkan COVID-19 itu. Kalau di tempat saya sendiri sekarang ini secara drive-thru dan tidak perlu lagi bersalaman dengan amil zakat dan sebagainya. Semuanya kerana perubahan dari sudut wabak COVID-19 itu sendiri. Dan ada satu soalan ni saya tengok, dikata masjid masih menjalani kegiatan ibadah tak selama Ramadan. Di Malaysia kalau kita lihat tempoh hari, dia ada 18 Mac itu diumumkan PKP. PKP itu ialah Perintah Kawalan Pergerakan. Selama 4 minggu daripada 8 Mac, pada ketika itu memang orang kata apa, dari sudut nak keluar rumah itu memang diperketatkan. Kita lihat memang agak kurang kenderaan di atas jalan raya dan sebagainya. Memang masjid Jumaat, solat Jumaat tidak dibenarkan dan sebagainya. Selepas 4 minggu PKP itu, kerajaan Malaysia mengumumkan PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Pada 4 minggu berikutnya itu dilonggarkan sedikit. Maknanya ada mall yang telah dibuka. Kalau dulu hanya seorang sahaja boleh pergi ke mall, kemudian dibenarkan 2, kemudian dibenarkan 4 orang dalam satu kereta. Dan kemudiannya masjid juga baru-baru ini dalam seminggu 2 ini telah dibenarkan untuk bersolat Jumaat, tetapi dalam jumlah yang saya sebutkan tadi, dalam 12 orang, terutamanya dibuka kepada AJK Masjid lah. Begitu juga dengan solat Aidilfitri. Masih dalam keadaan jumlah yang terhad oleh ahli jawatan kuasa masjid itu sendiri, dan safnya pun tidak rapat-rapat, dijarak-jarakkan untuk mencegah COVID-19 itu daripada merebak dan sebagainya. Kita berdoalah mudah-mudahan kita dulu dengan tradisi solat tarawih hanya di masjid di surau, tetapi pada tahun ini dengan keluarga sahaja. Tentu ada hikmah, dan hikmah COVID-19 ini bagi saya ialah hikmah hubungan kekeluargaan itu. Kita banyak masa dengan keluarga, dengan anak-anak, dan kita mula realise sebelum ini mungkin kita tak beri masa yang sepatutnya kepada ahli keluarga kita dan sebagainya. Dan kita berharap COVID-19 ini dapat diatasi, dan kita juga terima hakikat bahawa mungkin ada hikmah kita mengalami ujian wabak COVID-19 ini. Dr. Nizam, boleh jawab lagi satu soalan? Ada yang soalan terakhir. Siapa ni? Apa hukum tak bagi THR? Saya pun tak tahu THR tu apa. THR tu apa? Saya nampak THR tu apa? Tak pasti. Ada siapa tadi mengangkat tangan? Wang lebaran, duit raya. Okey. Okey. Hukum duit raya ni bukanlah suatu yang wajib. Tunjangan hari raya, duit raya lah kan, bukanlah sesuatu yang wajib kan, dia sesuatu yang sunat lah kan, dengan niat bila kita niat nak bersedekah, nak menggembirakan perasaan kanak-kanak yang hadir ke rumah kita kan, panggil apa, anak saudara kita. Itu sesuatu yang digalakkan lah, yang mengembirakan mereka. Tetapi bukanlah sesuatu yang wajib. Maknanya tak bagi duit raya tu berdosa, taklah sampai begitu. Tetapi sebagaimana yang saya katakan tadilah, kena set dalam mindset anak-anak kita, janganlah menjadikan ia sebagai suatu keutamaan. Kan? Kita yang pentingnya ialah silaturahim, ziarah menziarahi, kunjung mengunjungi,
saling bermaaf-maafan kan, dengan dan sebagainya. Banyak pula soalan. Yang pertama ialah, adakah Malaysia menggunakan tradisi ucapan minal aidil wal faizin, maaf lahir dan batin? Then soalan kedua ialah budaya bilakah budaya kita di Malaysia mula membayar zakat? Jadi ada dua soalan. Setakat ni ada lagi satu lah, ada satu lagi, tapi jawab dua ni dulu, doktor. Yang istilah tadi dulu memang ada lah. Sekarang ini agak kurang, minal aidil wal faizin tu memang ada dulu. Dalam lagu raya pun ada. Saya tak ingat siapa menyanyi lagu raya yang sebut sebegitu kan, lagu raya. Cuma sekarang ni kalau kita selalu sebut selamat hari raya, maaf zahir batin kan. Kalau yang muda-muda mungkin dia sebut istilah kosong-kosong ke kan, maksudnya saling bermaaf-maafan lah. Kemudian satu lagi tempoh pembayaran zakat fitrah itu dibuka semenjak daripada awal Ramadan lagi lah. Amil-amil kadang-kadang ada sahaja selepas solat fardu itu Amil akan buka kaunter untuk menerima bayaran zakat sampailah ke pagi hari raya sebelum raya itu. Yang ni rasanya kena jawab juga ni sebab sampai 2 kali type-nya. Jadi bagaimana pengelolaan dan pendistribusian zakat di Malaysia? 2 kali tanya tu. Itu atas setiap negeri dia ada badan zakat dia sendiri. Macam di Pulau Pinang dia ada pusat pungutan zakat, pusat pungutan zakat, dan memang kerajaan Malaysia menetapkan bahawa zakat fitrah dan juga zakat-zakat yang lain, zakat pendapatan perlu diberikan kepada badan ini, dan distribusi bagaimana dia duit itu, zakat itu diberikan kepada yang berhak menerima sudah tentu melalui asnaf zakat, dan dibincang oleh pusat penguatan zakat itu dari segi jumlahnya, berapa perlu kepada mualaf, berapa perlu kepada amil, berapa perlu kepada fisabilillah dan sebagainya. Biasanya ditentukan oleh pihak pusat pungutan zakat itu sendiri, yang sebenarnya bagi setiap negeri dia ada pusat penguatan zakatnya yang tersendiri. Dan digalakkan orang yang bekerja di Pulau Pinang sebagai contoh memberi zakat fitrah dan zakat pendapatannya kepada pusat penguatan zakat bagi negeri-negeri tersebut. Okey, kita dah 12. Setakat ni tepat pukul 12 1 minit dah. Saya rasa yang tadilah soalan terakhir, dan saya serahkan balik kepada Dr. Nizam dan juga Dr. Ali untuk kata-kata akhir. Okey, terima kasih kepada partisipasi daripada Medan, Sumatera dan mungkin juga di Indonesia keseluruhannya. Indonesia ini kan besar negaranya. Mudah-mudahan program-program yang sebegini kita dapat teruskan. Mungkin ini menjadi satu siri seminar agama dan masyarakat supaya silaturahim itu bertukar-tukar pandangan sentiasa kita lakukan di antara pihak USM dan juga UINSU. Yang paling penting sekali mungkin saya perlu ulang semula ialah bagaimana sambutan Syawal ini, bagaimana kita melihat, persepsi kita melihat Syawal ini, iaitu ialah kita mudah-mudahan kita mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali kepada jiwa yang salim, qalbun yang salim, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dengan Ramadan pada tahun depan dan kita bebas daripada COVID-19 dan kita boleh melaksanakan ibadah solat tarawih di masjid dan surau. Dan bagi saya ia satu kerinduan, kan, satu kerinduan untuk kita bersolat di masjid, di surau, solat tarawih itu, di mana pada tahun ini di Malaysia dan juga di Indonesia kita tidak dapat melaksanakannya. Elok juga saya membuat sedikit promosi untuk PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan. Kami di bahagian pengajian Islam, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, ada bidang-bidang yang kami tawarkan untuk pelanjutan ijazah tinggi, terutamanya dalam bidang usuluddin, bidang syariah dan juga hadis pendidikan Islam. Mudah-mudahan sesiapa yang berminat untuk belajar di Universiti Sains Malaysia, bolehlah orang kata apa melawat website ips.usm.my
my insyaAllah, ips.usm.my. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat daripada perkongsian. Selamat berpuasa, mungkin 3-4 hari lagi, dan juga kita berhari raya pada hari Ahad nanti. Mudah-mudahan lembaran kali ini memberi manfaat yang cukup besar kepada jiwa kita, dan terima kasih kepada Dr. Odi, terima kasih kepada Dr. Ali Imran Sinaga kerana sudi untuk kita mengadakan program ini. Saya harap hubungan antara Medan dan juga Pulau Pinang, USM dan juga UNSU semakin erat, silaturahim semakin kukuh. Kalau nak ikutkan 2-3 kali ya, UNSU dah datang ke USM, kami saja di PPLK tidak lagi ke sana lagi. Dan insya-Allah kalau ada rezeki, insya-Allah kita akan bersemuka secara fizikal di Medan, insya-Allah di UNSU terutamanya. Okey, silakan Bapak Dr. Ali Imran Sinaga untuk kata-kata rumusan dan terakhir. Ini mohon maaf, ini gambar saya agak hilang nih dari peredaran ini. Baik Ustadz, ini peserta kita ini banyak mahasiswa S2 yang pernah ke Malaysia. Ya, sekarang ini, jadi mereka kenal dengan Ustadz Nizam ini semua ini. Kemudian juga dalam S3 kita yang sedang kuliah. Kami terima kasih banyak atas atensinya. Mudah-mudahan pertemuan kita akan berlanjut terus. Mudah-mudahan COVID-19 akan segera berakhir, dengan sebuah tekad bahwa orang-orang yang sedang berpuasa kalau berdoa itu kan harus bisa bergoyang, kan begitu kita bahasa. Makanya kita berdoa semoga Allah mengakhiri perjalanan COVID-19 yang sudah sampai menjarah seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita berpuasa. Mudah-mudahan, saya mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Terima kasih kepada pihak PPIK USM, ya. Kirim salam kepada Bapak Jani Sulung, Bapak Ibu Dekan, Profesor, Ibu Syahira, dan Ibu Rodia. Terima kasih banyak atas atensinya, bantuannya, sehingga pertemuan kita dapat berjalan dengan yang kita inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tutuplah pertemuan kita dengan lafaz wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga jumpa lagi insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana aja.